Baik, saudara, pembinaan klinik kesihatan Penampang 2 perlu disegerakan. Itu antara perkembangan berita dari Sabah. Terus saja bersama rakan penyampai Anisia Dollars di Kota Kinabalu. Silakan, Anisia. Ya, baik. Kita mulakan dengan perkembangan banjir. Setakat 4 petang, hanya 6 penduduk masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS selepas PPS rumah JPKK Kokos di Paitan ditutup pukul 2 petang. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, 6 penduduk terlibat ditempatkan di PPS SMK Pamol Paitan. Sebelum ini, PPS rumah JPKK Kokos menempatkan 25 penduduk. Di Sandakan, PPS Masjid Nur Iman, Kampung Sungai Memanjang, diisytihar tutup pada 7 malam selaras cadangan daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Sandakan yang disahkan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPB di Sandakan, Henry Idol. Banjir bermula Selasa lepas melibatkan 180 penduduk dari Sandakan dan Paitan yang ditempatkan di 3 buah PPS. Pembinaan Klinik Kesihatan 2 Penampang yang telah lama tertangguh perlu dilaksana segera. Ia penting bagi memberi perkhidmatan kesihatan dan rawatan pesakit luar kepada masyarakat Penampang. Mengenai dengan status Klinik Kesihatan 2 Penampang yang akan diteruskan pembinaannya di tapak yang telah dikenal pasti, telah pun ditebus guna dan proses perolehannya sedang berlangsung di mana perkara ini dibincangkan dengan konsisten dalam mesyuarat tindakan pembangunan daerah Penampang sekali setiap 2 bulan dan statusnya di peringkat perolehan. Bercakap kepada media, Datuk Ewan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata beliau telah membuat perbincangan bersama bekas Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa bagi mempercepat proses pembinaan klinik berkenaan. Beliau sendiri akan menggunakan sebahagian daripada peruntukan Parlimen Penampang dan peruntukan kementerian bagi membekalkan 2 buah kontena untuk dijadikan pejabat bilik penyimpanan kelengkapan di pusat rehabilitasi kanak-kanak selain menampung kos pembinaan ruang pengambilan darah di Klinik Kesihatan Penampang sedia ada. Terdahulu, Datuk Ewan meraihkan kanak-kanak dengan hadiah Hari Natal di bilik rawatan rehabilitasi sempena program Children Christmas Party yang dianjurkan Pertubuhan Pembangunan Wanita Desa Pantai Barat Sabah di Klinik Kesihatan Penampang. Satu perjanjian kerjasama antara Dewan Perniagaan Usahawan DPU Sabah dan Hanam Universiti Korea ditandatangani bagi membuka peluang kepada usahawan-usahawan tempatan meneroka peluang pemasaran di Korea. Perjanjian selama 3 tahun ini turut memfokuskan peluang perniagaan untuk produk makanan usahawan di Sabah memasuki pasaran halal di Korea. Perjanjian ditandatangani Presiden Dewan Perniagaan Usahawan DPU Sabah Anita Muhammad manakala Hanam Universiti diwakili Dekan Profesor Gu Wan Won. Presiden DPU Sabah Anita Muhammad menggesa usahawan tempatan merebut peluang yang disediakan ini ke arah meningkatkan sumber ekonomi masing-masing. Jelasnya ketika ini Korea memerlukan sumber laut yang banyak terdapat di Sabah seperti rumpai laut, gamat dan ikan bilis. Peranan kita di Dewan Perniagaan ini antaranya adalah untuk memperkenalkan sistem halal certification kepada pihak Korea sebab macam DPU kita banyak membawa kita punya usahawan-usahawan ke Seoul, Korea yang mana kita nampak bahawa di pihak Korea dorang ni mempunyai produk yang baik, yang bagus tetapi certification ni dorang masih tidak berapa tahu lagi especially certification halal. Menurut Anita, perjanjian kerjasama ini turut membantu kedua pihak dalam penukaran maklumat mengenai aktiviti penyelidikan pasaran serta meningkatkan inovasi pembangunan produk khususnya produk halal. Dalam pada itu, beliau memaklumkan pihaknya akan terus mencari peluang bekerjasama dengan negara-negara lain bagi meningkatkan lagi taraf ekonomi usahawan tempatan. Sektor pelancongan Sabah antara nadi ekonomi di negeri ini turut mengalami beberapa perubahan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Ikuti imbasan pelancongan 2023 yang disediakan rakan Magdalena Depo.
Diprediksikan pertumbuhan memberangsangkan sepanjang tahun ini dengan jumlah ketibaan melebihi 2 juta pengunjung meningkat 56.1% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Beberapa faktor mempengaruhi seperti pemulihan keyakinan, pertumbuhan jaringan penerbangan serta pelbagai kempen taktikal seperti penambahan penerbangan antarabangsa ke Sabah. Jumlah ketibaan pelawat 10 bulan pertama telah mencapai 62% daripada tahap pre-pandemic berbanding tempoh yang sama yang terus diterajui oleh pertumbuhan gugur daripada negara serantau seperti Brunei, Singapura serta negara-negara Eropah seperti United Kingdom, Germany, France, Netherlands, etc. Penganjuran Hyperlife Festival Miss World Malaysia pada 25 Ogos 2023 di Kota Kinabalu turut seiring dengan penjenamaan semula sektor pelancongan tersebut melalui Phil Sabah North Borneo dengan liputan dalam dan luar negara. Selain itu, penganjuran Kraft Exotica sempena Hari Muzium Negeri Sabah pada 15 Julai 2023 turut berjaya mewujudkan impak positif dengan tarikan baharu kepada para pelancong. Through the museum, people understands our culture, Sabahan's culture, and our tradition, our nature of our people living together in Sabah. And that museum displays all. But through more organized and more structured programs by the museum, Selaras hala tuju pelan pembangunan Sabah Maju Jaya, pelbagai penganjuran seperti Pesta Keamatan, Duang Festival, Regata Lepa, Pesta Gong, sambutan Pesta Kobis dan banyak lagi bukan sahaja mewujudkan pertumbuhan pelancongan domestik, malah berupaya menjadi tarikan pengunjung luar negeri. Turut dibuka sektor pelancongan baharu berasaskan komuniti seperti program memperkasa komuniti melalui seni di Kampung Lagaton Pulau Sek Pitas dan pembukaan Taman Rekreasi Kintup di Kampung Tikolot Tambunan. Kita beruntung dan pelawat juga akan beruntung untuk melawat kawasan ini yang akan juga membantu komuniti kita mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan ekonomi dan juga pendapatan mereka. Ternyata kesungguhan kerajaan negeri dan persekutuan dalam memacu sektor pelancongan di negeri ini mula membuahkan hasil dengan sokongan kuat sektor swasta dan masyarakat itu sendiri. Pastinya dengan menjaga alam sekitar, bangga dengan kebudayaan dan tradisi masing-masing adalah produk sebenar yang mampu memberikan nilai komersial sekaligus menjana perkongsian pendapatan melalui pelbagai rantaian dalam sektor pelancongan negeri. Magdalena Depol, RTM. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Teruskan kesetiaan anda bersama Berita Wilayah. Kembali bersama dia untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Terima kasih Anisia langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.